mohon dihalalkan. Dan sebaliknya, jika ada, kalau ada saudara-saudariku melakukan kesilapan atau sebagainya, dengan hati yang senang kami memaafkan kalau ada. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa dalam lindungannya, sentiasa dalam keredaannya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur yang barakah, dimurahkan rezeki yang melimpah ruah, dan ditetapkan iman kita sampai bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita mulakan pengajian, masih lagi dalam bulan Syawal. Mungkin ada yang belum menghabiskan puasa Syawal. Hari ini hari Isnin, hari yang ke-10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau hari ini mula, kita akan bertemu dengan hari Isnin. Hari Kamis itu adalah 13. Hari Jumat 14. Hari Sabtu 15. Ayyamul Bid yang 3 hari itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dalam masa tempoh ini. Kalau dapat, kalau boleh habis. Kalau tak boleh habis, ambil Isnin Khamisnya. Gitu. Kalau dah habis, syukuranlah. Yang paling utama yaitu 2 hingga 7. Dulu saya mampu masih muda-muda, ya, anak masih kecil-kecil mampu. Ziarah ayah bunda pun dia pun puasa juga. Tapi bila sudah ada cucu, ya, sudah ada grup keluarga, memang tak dapat awal. Mudah-mudahan dibantu. Antara kelebihan puasa 6, saya ambil dalam kitab Durratun Nasihin, terjemahan dia. Kata sementara ulama, barang sesiapa berpuasa pada hari ini, yakni 6 hari sesudah hari raya, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kemuliaan. Apakah kemuliaan-kemuliaan itu? Yang pertama, barakah dalam umurnya. Umurnya barakah. Setiap masa berpahala. Dosa ditolak, dosa diampun. Itu namanya barakah. Amalannya berganda, sedikit amal pahalanya banyak. Itu maknanya barakah. Apa yang kita lakukan dicontohi umpamanya, ya, oleh orang lain, oleh anak cucu kita, barakah umur kita terus dapat pahalanya. Sayang, 1000 kali sayang kalau kita tinggalkan puasa 6. Hadis yang ada dalam hadis Rasulullah, puasa 6 hari itu seperti puasa ad-dahr sepanjang tahun. 30 hari Ramadan itu bersamaan 10, 300. 6 hari Syawal ini bersama 60, 360 hari. Dan contoh yang lain, Nabi Adam dulu, Nabi Adam, apabila baginda Nabi Adam Abul Bashar ini diturunkan dari syurga ke dunia ini dengan doanya yang tak henti-henti, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, andai kata Dikau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi akan kami, lanakunanna, tentulah kami ini minal khasirin, dari kalangan orang-orang yang rugi. Lama diterima. Berapa lamanya tak pasti, tapi lama diterimanya itu, sehingga baginda berada di Ka'batullah, diterimanya doa itu. Selepas itu dia melihat tubuhnya belang-belang, ada kuning-kuning, ada coklat, ada kehitaman. Sedih dia. Adam, kenapa? Ibarat untuk mentadbir. Ya Allah, dulu masa kat surga indah sekali warna tubuhku, tapi kini kalau gitu engkau puasa,
sebulan 3 hari. Syariatnya Nabi Adam sebulan 3 hari, 12 bulan 36 hari. Kita 30 hari, yang 6 hari sunat. Itu. Balik semula. Mungkin sampai kat kita jugalah kalau Nabi Adam tak puasa. Belang itu sampai kat kita. Seorang penyanyi masih hidup saya rasa, namanya Titik Puspa, tahun 70-an. Dia buat persembahan dekat Singapura. Ditanya oleh wartawan, "Puan ini berapa umurnya?" Dia cakap 48 tahun. Macam 17 saja. Apakah petua bukan fatwa, petua, amalan-amalan yang Puan buat? Saya makan ulam-ulaman. Makan tu dia makan ulam-ulaman. Yang kedua, saya makan jamu tradisional. Dan saya tak pernah tinggalkan puasa di bulan mengambang. Bintang filem puasa 13, 14, 15. Tapi kalau niatnya supaya supaya awet muda, itu bukan lillahi ta'ala, ya. Jadi kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, iaitu barakah dalam umurnya. Peluang masih ada pada kita, mari laksanakan. Berganda pahalanya kalau kena hari Isnin. Berganda pahalanya kalau dengan disusuli dengan tak dimulai dengan juga mengqadha. Ya. Orang-orang perempuan yang masih lagi dia kena mengqadha itu, tiap Ramadan dia kena cuti, maka seeloknya tentulah yang awal dapat mengqadha, dapat puasa 6, dapat hari Isnin, dapat pula nanti Ayyamul Bid. Masya-Allah, amal yang sedikit pahala berganda. Sebab itu kena pakai ilmu. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang maukan dunia, dia mesti pakai ilmu. Nak jadi doktor, ilmu kedoktoran mesti dipelajari. Kalau gitu, ini tidak enjek diri sendiri, ya tak? Apa akibatnya? Wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi. Siapa yang mahukan akhirat, hendaklah dia pakai ilmu, disertai dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, ya tak, Lailatul Qadar tak tahu, kita tak ada niat nak mencari Lailatul Qadar, biasa-biasa sajalah, tak ada pun. Puasa tak niat, ya tak? Tapi jangan lupa, sahur itu adalah merupakan niat. Kalau sahur artinya besok nak puasa, ya tak? Gitu. Jadi semua nak pakai niat. Allahu Akbar, masa itulah meniatkan apa yang kita lakukan. Antara syarat-syaratnya kita beramal itu, satu, berilmu, dua, niat lillahi ta'ala, dan yang ketiga itu tambahan-tambahan yang lain seperti syarat rukun dan lain-lain. Yang kedua, bertambah hartanya bertambah. Harta itu jangan wang ringgit saja, banyak lagi harta-harta yang lain. Yang ketiga, terjaga keluarganya. InsyaAllah siapa yang rajin puasa-puasa begini, puasa-puasa sunat, keluarganya terjaga daripada terjejas akidahnya, daripada malapetaka, daripada kemurkaan Allah, dan lain-lain lagi. Yang keempat, terhapus semua kejahatannya, terhapus semua kesalahannya, dosa-dosa kecilnya, dosa besarnya kena taubat nasuha. Dosa dengan seorang kena minta maaf kepada orang itu. Dosa dengan Allah yang lebih mudah. Dengan solat tasbih, insya-Allah diampun dosa-dosa kita. Dengan zikir la ilaha illallah, dosa-dosa kita diampun. Termasuk dosa besar insya-Allah taala yang terhadap Allah. Taubat nasuha itu bagaimana? Betul-betul taubatlah.
Tobat yang sebenar-benarnya. Kalau tobatnya kerana dulu meninggalkan sembahyang, wajib dikodok. Belum habis mengkodok sudah meninggal, insya-Allah Allah terima. Orang yang menyia-nyiakan solat itu antara dua, sama ada Allah ampuni ataupun Allah menghukumnya. Tapi kalau kita ikhlas, Allah mengampuni. Kalau kita cincai-cincai lebih kurang saja, Allah menghukumnya. Menghukum itu atas keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil, yang maha bijaksana. Yang kelima, dilipat gandakan kebaikannya. Segala amal-amal kebaikannya digandakan pahalanya. Menggemari membaca surah Ikhlas, 3 kali baca seperti khatam Quran, berganda pahalanya. Solat subuh tak pernah miss berjamaah, ada lagi qabliyahnya ataupun sembahyang solat subuhnya, pahalanya berganda. Banyak lagi lah yang berganda. Jadi kerana apa? Dari kerana kita mengamalkan puasa Syawal ni, gitu. Allah akan hidayahkan kepada kita insya-Allah taala amalan-amalan yang berganda pahalanya. Yang keenam, mudah dalam sakaratul maut. Yang keenam, mudah ketika mabuk maut. Tak ada siapa yang berpengalaman di sini. Barangkali dalam sujud dia roh pun keluar. Tengah Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, roh keluar. Contoh lagi, itu mudah sakar. Yang ketujuh, penerangan dalam kubur. InsyaAllah kuburnya bercahaya, terang, benderang. Antara amalan yang lain, terang alam kuburnya itu, kita menghadiahkan tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi tiap-tiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ada juga hari raya mingguan. Lepas salat Jumaat, subhanallah wa bihamdi, subhanallah 300 kali. Ya Allah, sampaikan pahalaku ke kubur sipulan-sipulan ayahandaku, bundaku, wali-wali dina, kandung dan mertua, siapa lagi sebagai mukmin, bismillah, ahli kubur jami'an ajma'in, baik itu. Allah akan terangi kubur kita nanti setelah kita meninggalkan dia. Pahalanya Tuhan saya yang tahu, dan Allah bagi bonus menjadikan kubur itu, kubur kita kalau kita meninggal, terang benderang insyaallah taala. Termasuklah puasa Syawal. Yang ke-8, berat timbangan kebaikan di hari hisab. Hari hisab, yaumul mizan, hari timbang, mizan, hisab, berat. Amal kita berat. Macam mana berat contohnya? Banyak zikir, tasbihnya banyak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ada ma'lum ta'ala wa zinata ma'lum ta'ala wa mil'a ma'lum ta'ala yang saya beri dalam apa tu? Dalam khulasah ataupun catatan yang risalah warna hijau tu. Sekali membaca lebih baik daripada kita berzikir sepanjang hari. Sekali tu. Habis kalau 10 kali, kalau 1 kali, itu nanti Allah akan berikan antara lain kerana dia itu puasa 6 gitu. Dan banyak lagi amal. Jadallahu anna jadallahu anna. Sekali kita baca selawat ini, 70 malaikat menulis kalam kabut selama 1000 hari. Kalau 10 kali 700 malaikat. Kalau 1000 kali
1000 kali 70,000 malaikat menulis sampai 1000 hari, 3 tahun, hampir 3 tahun. Selesai, ya dah 1000 tahun selesai, ya tak? Malaikat dah hari besoknya lagi, contohnya begitu. Dan banyak lagi amalan-amalan yang bergandul. Carilah, usahakan, ya tak? Minta pada tok kiai lah dulu. Yang ke-9, selamat dari semua tindakan yang rendah. Tindakan yang rendah ini membalas orang buat jahat, kita balas tindakan yang rendah. Kita marah semau-maunya, tindakan yang rendah. Begitulah yang lain-lain lah lagi. Maka orang-orang yang mengamalkan puasa sunat Syawal ini, insya-Allah taala dia akan bertindak dengan tindakan yang baik. Difitnah, didoakan pula, ya Allah ampunilah si fulan, dia buat macam itu, dia tak tahu. Dan lagi itu. Memang pada doanya marah, tapi akhirnya kita mendoakan dengan doa yang baik. Seperti junjungan besar Rasulullah ketika atau selepas dilontari oleh penduduk Taif, bila Rasulullah berdakwah, dilontari batu hingga tumitnya berdarah. Datang malaikat, ya Rasulullah, kalau Tuhan mahu saya terbalikkan bumi Taif, akan saya terbalikkan. Jahat mereka-mereka ini. Minta sajalah pada Allah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan, berilah petunjuk, bukan ampuni dia sebab belum Islam lagi. Ya Allah, ya Tuhan, berilah petunjuk kepada kaumku, dia buat begitu kerana dia tak tahu. Itu tindakan yang baik. Yang ke-9, sudah. Yang ke-10, naik darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makamnya di sisi Allah taala meningkat, ketakwaannya meningkat, kesabarannya meningkat, kesyukurannya meningkat, dan lain-lain lagi makmum meningkat insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Kita mengaji kitab kita Jawharul Ma'ruf, kita sampai bab yang ke-33 pada menyatakan kelebihan diam. Kelebihan diam, daripada banyak bercakap tu lebih baik diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh pengarang kitab ini, Syekh Jalaluddin Asyuti, yang diringkaskan oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani. Apa kata dia? Ketahui olehmu bahawasanya manusia itu ada kalanya berkata-kata dan ada kalanya diam. Maka jika berkata-kata, ada kalanya dengan kebajikan, ada ketika dia bercakap itu kebaikan yang datangkan pahala, yang menyenangkan, maka iaitu laba, maka iaitu satu keuntungan, mendapat pahala di sisi Allah SWT. Atau dengan kejahatan, itu iaitu kerugian. Kata-kata juga, tapi mengumpat, wah kerugian. Kata Syekh pengarang kitab ini. Kata-kata yang baik, suatu keuntungan. Sebaliknya kalau kata-kata itu kata-kata yang tidak baik, kerugian. Tepat sekali kata-kata ini. Dan jika diam, maka ada kalanya daripada kejahatan, maka iaitu laba. Maka ada kalanya daripada kejahatan, maka iaitu laba. Dan ada kalanya daripada kebajikan. Dia diam.
menahan kejahatannya, nak balas umpat ditahan, nak marah ditahan, atau seumpamanya. Itu satu laba, satu keuntungan diam yang seperti itu. Tapi dan jika diam, maka ada kalanya kejahatan pula macam diam tapi jahat, tak tegur kawan saudara, kan diam tu jahat. Masya Allah, 3 hari tak bertegur, dengan niat tak bertegur itu neraka tempatnya, wallahu a'lam. Wa niyadzubillah. Jadi diam, anak kita tak solat, kita tak tahu, kita diam, dia sebulan bagi 300, nak cakap macam mana? Kan subsidi tak dibagi lagi kalau cakap. Itu diam yang jahat, diam yang datangkan dosa. Jelas? Sabda Nabi SAW, al-afiyatu asyratu ajza'in. Al-afiyatu, kesejahteraan, keselamatan itu asyratu ajza'in, ada 10 juzuk, 10 bahagian. Tis'atun fisumti, tak fisumti. Tis'atun fisumti, yang 9 ada dalam diam. Itu kelebihan dalam diam. Wa wahidun fil uzlati anin nas, uzlah. Dan yang ke-10 menyendiri, menyepikan diri daripada manusia. Tentunya karena Allah lah sendiri itu. Saya ulangi, Rasul bersabda, meriwayatkan dia Ad-Dailami daripada Ibnu Abbas. Saya ulangi, al-afiyat, afiat, selamat, sejahtera, khususnya rohani kita. Asyratu ajzain, ada 10 bahagian. Tis'atun fisamti, yang 9 dalam diam. Jangan masuk campur urusan yang begini dan lain-lain lagi. Orang yang berilmu ditahu dah. Tak berilmu jadi ikut nafsu nanti. 9 bahagian pada diam. Dan yang ke-10 ialah umpamanya dia terpaksa menyendiri. Ini kalau saya kat rumah gini macam-macam cerita, maka saya uzlah, menyepikan diri. Kalau saya campur dalam masyarakat begini, maka saya uzlah. Yang kerana Allah pakai ilmu, uzlahnya pakai ilmu. Dan yang demikian itu apabila terkaya ia daripada manusia dan terkaya manusia daripada, iaitu jika terkaya daripada manusia, jika dia tidak memerlukan bantuan, pertolongan dan sebagainya kepada manusia. Habis kalau keluarga perlu bantuan dia dan sebagainya, tak bolehlah uzlah yang seperti itu. Tapi jika perlu uzlah juga, tak? Isteri dah melampau ni, tinggalkan tempat tidur, gitu tak? Masih melampau lagi, tak? Tinggalkan rumahnya, malamlah, tak? Gitu. Masih melampau lagi, tampuk sekali, jangan banyak kali, sekali saja. Ni contohnya yang tidak membahayakan, dan gitu kan. Semuanya itu ibadah berpahala. Saya ulang lagi sekali. Dan yang demikian itu apabila terkaya ia daripada manusia, tak perlukan kepada manusia, tak perlu membeli belah, tak ada orang beli belah, tak payahlah gitu. Kita nak uzlah, kita nak diamkan diri, jumpa kawan ngeteh, boleh, tapi bahayanya itulah nanti, tak? Jadi CNN, tak? Menyurut sana, menyurut sini, takut gitu, tak payah ngeteh.
ngeteh berpahala kalau kerana Allah menolong sedikit sebanyak tak pada tukang buat TO, teh dan sebagainya tak, makan kuihnya tak, menolong bantu dia dapat 1 sen 2 tak, macam itu. Macam gitu. Dan kita pun alhamdulillah tak payah masak, dah disiapkan dah tak? Kerana Allah. Kalau kerana yang lain, habislah, tak ada pahalanya tak? Dan terkaya manusia daripadanya, dan orang pun tak perlukan kita. Jangan jadi imam pula dia uzlah, jangan jadi imam pula dia diam aja, tak ada menegur. Jangan jadi imam pula tak mau ditegur. Maksud gitu, maksud gitu. Jika tak diperlukan, diamlah. Yang 10 bahagian ada di situ kebaikannya, keselamatannya. Yang ke-10 uzlahnya tadi. Jika tidak diperlukan dan tidak memerlukan, maksudnya gitu. Kata Imam Manawi, sayugianya bagi yang berakal memilih ia akan afiat. Sayugianya orang yang menggunakan akal fikiran, baju dipakai baru guna, simpan dulu tukar-tukar sampai gila guna. Ini kita baju simpan, daripada beli sampai kita meninggal simpan aja, tak guna. Akal anugerah Allah yang amat berharga, kita tak pernah guna, sikit-sikit aja guna rugilah kita. Hendaklah diguna, selalu muhasabah diri, umpamanya tak, memikirkan akan kebaikan dan apa keburukannya, jadi digunakan. Afala ta'qilun dan sebagainya. Apakah kamu tidak berakal? Jadi kalau tak diguna akalnya, tak bergunalah dia. Jadi kena gunakan akal. Akalnya perlulah berdasarkan kepada ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang datangnya dari Allah kepada junjungan besar, akhirnya kepada sahabat, akhirnya disusun kitab-kitab oleh para alim ulama kita, warathul anbiya, yang mewarisi para nabi-nabi. Itulah dia ilmu yang membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Manawi, sayugianya bagi yang berakal memilih ia akan afiat. Pilihlah diam jika tidak perlu. Borak-borak-borak, oh tak perlu, tinggalkanlah borak-borak kosong. Itu dalam banyak-banyak borak kosong tadi ada nanti tersangkut pasti, tak? Sudah membazirkan waktu dan sebagainya. Maka barang siapa lemah daripada uzlah, siapa yang tak mampu untuk menyepi diri, menyendiri, dan berhajat kepada bercampur dengan manusia, berhajat dia bergaul dalam masyarakat kerana menuntut kehidupan, kerana penghidupannya perlu begitu, hendaklah ia melazimkan diam, yakni daripada barang yang tidak sayugianya, yang tak sepatutnya, tak payah cakap, yang tidak ada kaitannya dengan agama, tak payah cakap. Politik-politik yang kena berpolitik memang. Orang Islam kena berpolitik, mesti berpolitik. Orang Islam mesti meningkat ekonomi, usahakan untuk ekonomi lebih baik. Orang Islam wajib menjaga kesihatan dan lain-lain lagi. Maka kita berpolitik, politik kita mestilah atasnya itu ada Islamnya, mesti kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Itu pun pakai ilmu juga. Jadi kalau tak perlu, tak payahlah kita nak cakap. Maka barang siapa lemah daripada uzlah dan berhajat kepada bercampur dengan manusia, masyarakat,
Kerana menuntut kehidupannya, hendaklah ia melazimkan diam. Bergaullah, tapi diam. Bukan terus membisu. Yang tak perlu, tak payah cakap. Yang perlu, gurau itu adalah asam garam hidup. Bergulalah yang sederhana, yang sedikit dan sederhana. Dan bergurau itu juga adalah merupakan seperti senyum, adalah sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Yakni daripada barang yang tiada sayubianya, barang yang tak sepatutnya, tinggalkanlah daripada perkataan. Maaf, Rasulullah pernah beritahu ramai wanita-wanita yang berada dalam neraka kerana ini. Mulut. Tak tahu orang perempuan ni tak ada break dia barangkali tak. Sama orang laki-laki ada break pun lost juga breaknya tak. Kenapa? Tidak didasari dengan ilmu, iman dan takwa. Sedap. Kenapa sedap? Ceritakan hal orang sedap. Seronok. Makin seronok. Kenapa? Dikipas oleh iblis goreng. Dia jadi teman kita tak terasa. Kenapa? Jauh dari Quran, jauh dari zikir. Kerana itu jadinya begitu. Selalu saya katakan, ini gelas air kotor kat dalam ni, air kotor. Macam kita hidup banyak cakapnya, banyak insusuan kotor. Maka kita tuang dengan air yang bersih, zikir, baca Quran, bangun malam dan lain-lain lagi. Sebab ibarat air yang bersih. Air yang kotor akan keluar mula-mula bersama-sama dengan air bersih juga. Tetapi akhirnya air yang kotor dah habis dah, semua air bersih. Saudara-saudari, diriku sendiri pun begitu. Kalau kita isikan dengan yang baik, maka akan menepilah segala yang tidak baiknya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada setengah riwayat dan juzuk yang ke-10 di dalam meninggalkan sekedudukan dengan orang-orang yang jahat. Setengah riwayat yang lain sama juga, hampir sama lah ya. Tadi uzlah, menyepi diri, menyendiri. Setengah riwayat nyatakan bahawa setengah riwayat dan juzuk yang ke-10, tadi yang ke-10 uzlah, juzuk yang ke-10 itu ialah meninggalkan sekedudukan dengan orang yang, jangan bergaul orang yang jahat. Kalau kita ada anak kan gitu dulu, jangan kawan dengan dia tu. Dah remaja pun anak kita tak? Jangan, nanti kamu terikut-ikut. Kita lupa diri kita, tak nasihat dah. Janganlah kan situ dia tu banyak ngumpat, kau jumpa saja dah ngumpat itu mana gitu kan ya. Kita tidak pula, kita lupa. Jadi saya ingatkan, maksudnya ialah jangan berkawan dengan orang yang asi, yang maksiat, yang banyak buat dosa. Ada ketikanya juga kita kena berkawan dengan niat nak memperbaiki saudara kita ini, sahabat kita ini. Itu berpahala. Kalau untuk macam dia juga, seronok-seronok macam dia, itulah akibatnya. Dan sabda Nabi SAW, Rasulullah bersabda, likulli syai'in najasatun wa najatul lisan al-bada'atu. Tiap-tiap sesuatu itu ada yang ada najisnya, ada kotorannya. Badan kita ini juga yang bersih, yang mandi selalu ini juga ada kotorannya kat dalam. Contoh gitu. Apa saja? Ada orang itu, kecuali Fir'aun, kata Fir'aun tak pernah sakit. Ada ketikanya dia sakit. Bagi maknya
bagi tiap-tiap sesuatu itu ada najis. Dan najis lidah itu perkataan yang keji, dan jikalau benar sekalipun najis kotornya lidah ini ialah dengan perkataan yang keji, sekalipun benar, itu baru perkataan yang keji. Dan perkataan keji itu memang betul, engkau ini gini, betul, itu memang betul. Itu adalah merupakan najis kotornya lidah. Apatah lagi sampai mengumpat, apatah lagi sampai berfitnah, apatah lagi sampai menipu. Jadi itu. Jadi lidah ini jalan untuk kita berbuat ibadat terlalu luas. Sebaliknya, lidah ini juga menjerumuskan kita dengan jalan yang paling mudah. Andai kata kita tidak berhati-hati, kita ada nafsu yang rendah, dan ada pula sudah disediakan oleh Allah Ta'ala kita diuji dengan musuh kita, yaitu iblis koreng. Kita jadikan teman pula dia ini. Satu kerugian yang besar, suatu kesilapan. Penting kita menuntut ilmu supaya akal terus bergerak, supaya akal terus bekerja. Bekerjanya akal ni lebih besar lagi pahalanya daripada kerjanya tubuh badan kita. Dalam kitab ini juga, kalau tak salah saya, dan mana tempatnya saya, 1 jam kita berfikir pahalanya seperti ibadah sunat selama setahun. Hadis yang sama, perawi yang berbeza, itu tadi Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud. Tapi satu hari lagi, 1 jam berfikir pahalanya seperti ibadah 70 tahun. Para sahabat bingung, macam mana hadis yang sama pahalanya berbeza? Ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud begini. Betul? Yang difikirkan ialah untuk memperbaiki diri 1 jam seperti ibadah setahun. Habis yang Abu Hurairah kata itu 1 jam daripada mana hadis tu, 1 jam bersamaan 70 tahun. Yang difikirkan ialah Allahnya, alam akhiratnya. 70 tahun ini 1 jam. Okay. Habis kalau 5 minit, bagilah 5/61. 1 per berapa? 5/60. 1/12. 1/12 tahun. Ataupun 1/12 daripada 70 tahun. Kalau 5 minit, jadi itu. Jadi amat penting sekali kita menuntut ilmu. Yang lupa akan jadi ingat. Yang ingat tambah kukuh lagi, tambah yakinnya, tambah nak berbuat lagi. Yang tak tahu jadi tahu. Tetapi iblis koreng juga yang selalu mencari jalan supaya kita jangan menuntut ilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikit lagi, aslul imani as-sukutu illa an dzikrillah. Aslul iman, asalnya iman, puncanya iman. As-sukut yaitu diam, illa melainkan an dzikrillah, selain daripada zikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillah waladhdallin, amin. Bismillah lagi waladhdallin, amin. 41 kali. Wallah Allah SWT lam jadi ulam 1000 kali, atau 200 kali, atau 100 kali. Begitu. Silakan. Sekali lagi saya ulangi. Aslul iman, puncanya iman, itu ialah as-sukut, diam. Illa melainkan an zikrillah, dari kerana zikir kepada Allah. Allah kabir, Allah sallallahu. Dan begitu at-tahiyyatul buat itu zikir dalam salat, dan zikir-zikir yang lain. Silakan. Saya ulang lagi sekali.
Aslul iman, puncanya iman, as-sukutu, yaitu diam. Illa, melainkan, ini tak perlu diam, tak perlu diam. An zikrillah, dari kerana zikir kepada Allah. Ada tak tutur kata yang bukan subhanallah subhanallah, tapi zikrullah. Saya sekarang sedang zikrullah. Saudara-saudara dia sedang zikrullah. Itu maksudnya gitu. Jangan pula kita boleh menyampaikan kita tak nak. Jadi satu kerugian tadi. As-sumtu'a, dan sabda Nabi SAW yang lain, as-sumtu zainun, diam itu perhiasan, lil alimi, bagi orang-orang yang berilmu, wasitrun lil jahil, dan jadi penutup aib kepada orang-orang yang jahil. Ilmu tak ada tapi dia pendiam, jadi tidak aib. Ilmu tak ada, cakap suka dah. Wah, kita tentang agama dia pun cakap. Sekalipun menteri, nampakkan kejahilannya. Orang alim pula, dia diam, tak perlu bercakap, dia tak cakap. Yang perlu saja dia cakap. Cantiknya, bagusnya si fulana, ustazah ni bagusnya, ustaz ni bagusnya. Gitu. Jadi perhiasannya, jadi keindahan kepada orang-orang alim itu ialah dengan diam. Kecuali, tadi ada kecuali tadi kan, zikrillah, yang berkaitan dengan zikrullah. Dan diam itu juga ada pada orang-orang jahil sebagai menutup kejahilannya, menutupi keaibannya. Dan sabda Nabi SAW, satu hadis Aisyah, kam min kalimatin salabat nikmatan wa kam min kalimatin jalabat nikmatan. Beberapa daripada kalimah-kalimah yang meninggal ia akan nikmat. Banyak kalimah-kalimah yang meninggalkan nikmat, yang tak dapat nikmat. Asalnya dia dapat dosa. Wa kam min kalimatin jalabat nikmatan. Dan beberapa daripada kalimah-kalimah yang mengarah kepada nikmat. Jadi kalimah-kalimah ni ada yang meninggalkan nikmat, maksudnya ialah sebalik nikmat, iaitu nikmat ataupun kemurkaan Allah. Dan banyak juga kalimah-kalimah yang jadi nikmat, disenangi oleh orang, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata setengah mereka itu, perkataan lidah itu diam. Peliharaan lidah itu diam. Kita nak senang menjaga lidah, teknik dia, cara dia, kaedah dia, dal ya mim atau dal ya alif mim, diam, diam. Mengawal, bercakap juga, tak perlu kawan cakap, kita perlu layan, tak? Layan. Tapi menjaga daripada yang kotor, yang najis, yang larah. Dan banyak kalimah-kalimah yang membawa kepada nikmat, yang menjadi pahala kepada kita. Saya ulangi, kata setengah mereka, para alim ulama, peliharaan lidah itu ialah dia, menjaga lidah itu dia. Gosok gigi itu ya boleh, dia termasuk jaga juga, tak buang lendir-lendir yang kat lidah, itu kecil. Yang besar sekali menjaga daripada perkataan-perkataan. Perkataan ini tak boleh ditarik balik, tak?
Kalau kita tidak maaf, tidak minta maaf, tak boleh tarik balik. Dah minta maaf pun masih tetap ada lagi. Maka bahawasanya lidah itu harimau yang memberi mudarat. Maka jika tiada engkau ikat, akan dia menerkam ia atas engkau. Saya ulang lagi sekali. Kata seorang ulama kata, peliharaan lidah itu ialah diam. Nak jaga lidah itu diam. Maka bahawasanya lidah itu harimau. Lidah itu ibarat harimau atau singa. Ya, saya tambah singa. Yang memberi mudarat. Bahaya dia ni. Walaupun dah jinak, bahaya. Maka jika tiada engkau ikat, akan dia, kita tidak ikat, menerkam ia atas engkau. Dia boleh terkam gitu. Ada juga harimau jinak tak? Jinak. Satu hari entah marah apa dengan tuannya, dibahami pula. Contohnya gitu. Bahayanya kata-kata itu adalah seperti bahayanya harimau. Artinya kalau kita pakai cakap saja, dia akan bahang kita, masukkan kita ke nerakanya Allah Ta'ala. Kat dunia dibenci oleh kawan dan lawan. Sekian dulu, saya dapat berjua kelapan saya sendiri. Mohon diampunkan. Kalau ada taufik hidayah Allah, mudah-mudahan jadi amalan kita bersama. Amalan kita untuk pagi ini iaitu menjaga lidah kita. Menjaga lidah daripada yang lara, yang sia-sia, yang mendatangkan dosa. Mudah-mudahan jadi amalan kita bersama. Sekian dulu, dia tak apa juga kelaban saya sendiri boleh ampunkan. Kalau menaik tauhid Allah, mudah-mudahan jadi amalan kita bersama. Al-Quran sahabatu bil barakatuh Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana amitna ala dinil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.